Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 17 surah Al-Hasyr, iaitulah surah yang ke-59 dalam Al-Quran. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 18 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka Al-Quran, tengok surah Al-Hasyr bermula ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap jiwa melihat dan memperhatikan apa yang telah ia sediakan untuk hari esok. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala melalui ayat ini mentafsirkan ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala min luzumi taqwa, daripada melazimkan, meneruskan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan sekurangnya dua perkara. Pertama, bahawa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala belum tentu lagi dia bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat sini Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah bertakwa dekat sini bukan berarti bahawa orang beriman tadi belum bertakwa. Tetapi Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka meneruskan ketakwaan mereka. Bahkan menambahkan lagi ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirra wa alaniyah. Supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala sama ada dalam keadaan sir, dalam keadaan bersendiri, wa alaniyah, ataupun dalam keadaan terang di hadapan orang ramai. Fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan. Maka disebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Ketika mana berada di hadapan orang, bertakwalah kepada Allah. Ketika mana berada di dalam masjid, bertakwalah kepada Allah. Ketika mana kita bersama dengan kawan-kawan kita, bertakwalah kepada Allah. Begitu juga ketika mana kita bersendiri, bertakwalah kepada Allah. Ketika mana kita berada dekat rumah kita, bertakwalah kepada Allah. Ketika mana kita berada di tempat kerja kita, bertakwalah kepada Allah. Jadi jangan sampai dekat masjid kita bertakwa, dekat rumah kita tak bertakwa.
Atau jangan sampai di hadapan kawan kita, kita bertakwa, tetapi ketika mana kita bersendiri, kita tidak bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala sirran wa alaniyah. Sama ada dalam keadaan sir maupun dalam keadaan terang-terangan. Fi jami'il ahwal. Dalam setiap keadaan. Wa ayyara'u ma amarahumullah. Dan hendaklah menjaga, memelihara apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan. Min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi. Hendaklah menjaga perintah-perintah Allah, hukum hakam syariat Allah. Begitu juga dengan hududullah, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah itu ialah melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan melakukan itulah kita dapat membuat satu benteng penyelamat kita sehinggakan tidak masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala perintahkan dekat sini, selain Allah Taala perintahkan orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Taala perintah dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, Allah Taala sandingkan dengan perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap orang, tiap-tiap diri melihat, memperhatikan, memikirkan, merenungkan ma qaddamat lighad. Apa yang telah dia sediakan, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia persiapkan lighad, untuk hari esok dia, iaitulah untuk kehidupan akhirat dia. So dekat sini Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya orang beriman itu merenung, memikirkan diri kita masing-masing. Fikir apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok kita. Adakah kebaikan-kebaikan sudah kita siapkan? Atau yang sudah kita siapkan malah dosa? Ini mesti difikirkan, direnungkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah diperintahkan Allah Taala supaya mereka memikirkan kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. Manusia secara amnya suka memikirkan, merenungkan bagaimana tentang kehidupan dunia, masa hadapan. Padahal dunia ini bukanlah tempat masa depan kita. Dunia ini bukan masa depan kita. Dunia ini adalah masa kita sekarang. Masa depan kita ialah akhirat. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala perintahkan supaya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala memikirkan, merenungkan apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia sediakan untuk hari akhirat dia. Maka kita perlu untuk merenung. Ya? Cuba renung. Sudah berapa kebaikan-kebaikan yang kita sediakan untuk hari akhirat kita? Dan berapa banyak pula dosa-dosa yang kita perbuat? Cuba kita timbang. Adakah kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita? Seandainya kita menemukan bahawa kita telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan atau kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita, seteruskanlah itu. Istiqamahlah. Bahkan kalau boleh tambahkan lagi. Tetapi jika sebaliknya, yang kita temukan adalah dosa kita banyak, kelalaian kita banyak, kita buang masa untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka segeralah bertaubat kepada Allah dan perbaikilah amal-amal ibadat kita. Kalau kita merenung dengan sungguh-sungguh, dari 24 jam
Allah Ta'ala bagi kepada kita tiap-tiap hari. Dalam sehari semalam Allah Ta'ala bagi kepada kita masa 24 jam. Cuba kita renung sebelum kita pejam mata untuk tidur malam. Cuba kita renung dalam satu hari itu berapa lama kita habiskan masa untuk ibadat dan berapa lama pula kita habiskan untuk tidak ibadat. Kalau ini kita lakukan, insya-Allah inilah yang akan mendorong kita supaya lebih bersungguh-sungguh lagi untuk meningkatkan amal-amal ibadat kita atau meninggalkan perkara-perkara yang salah yang kita buat. Maka Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alaih menyatakan ketika mana mentafsirkan ayat ni, kata beliau, wa hadhil ayatul karimah, ayat Allah Ta'ala yang mulia ini, aslun fi muhasabatil abdi nafsah, inilah asas muhasabah diri. Ya, inilah dia dasar adanya muhasabah. Ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dihisab Allah Taala dengan hisab yang sangat luar biasa, maka kita perlu untuk sentiasa memuhasabah diri kita. Hisab diri kita dahulu. Hitung-hitung dulu tentang diri kita. Cuba kita renung, kita fikir, kita hitung. Ya, amal kita ni dah cukup agaknya kita bawa ataupun tidak. Kematian itu ialah sesuatu yang pasti. Yang menarik pada ayat ini, Allah Ta'ala perintahkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memikirkan, hendaklah tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa memikirkan ma qaddamat, apa yang sudah disediakan. Kata qaddamat ni dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan masa yang telah lalu. Ya, menunjukkan masa yang telah lalu. Para ulama menjelaskan ketika mana mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ni, seperti dikatakan oleh Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, kata beliau, pada ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kata qaddamat bisighatil madi dengan bentuk fi'il madhi menunjukkan masa yang telah lalu, hathun 'alal isra'i fil 'amal wa 'adamit ta'khir. Allah Ta'ala buat dalam bentuk fi'il madhi, ini bertujuan untuk mendorong kita supaya segera melakukan amal-amal ibadat dan tidak melewat-lewatkannya. Kenapa? Li'annahu la yamlik illa ma qaddama fil madhi. Kerana kita tidak akan memiliki apapun melainkan apa yang kita lakukan pada masa yang lalu. Wal mustaqbal laysa biyadihi. Manakala masa yang akan datang itu tidak ada dalam kuasa kita. Wala yadri ma yakunu fih, dan kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu diri, satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia perbuat pada hari esok. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk merenungkan apa yang sudah kita perbuat menggunakan kata qaddamat dalam bentuk fi'il madi, past tense. Ini bertujuan untuk mendorong kita supaya lebih bersegera lagi melakukan amal-amal ibadat dan tidak melewat-lewatkannya. Kerana yang menjadi milik kita hanya apa yang telah kita perbuat. Manakala yang akan datang kita tak pernah tahu. Esok, lusa kita tak pernah tahu apakah kita masih boleh beramal ataupun tidak. Maka yang perlu kita fikir itu apa yang kita dah buat dah.
Apa yang telah kita perbuat? Renung. Adakah kebaikan lebih dominan atau sebaliknya keburukan yang lebih dominan? Maka kalau kita mendapati kebaikan lebih dominan, maka teruskan atau tambahkan. Tetapi kalau kita mendapati keburukan kita lebih dominan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lalu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan lagi, wattaqullah. Ya, sekejap sebelum wattaqullah, Allah Ta'ala kata pada ayat ni lighad, untuk hari esok. Kata ghadan dekat sini hari esok bukan maknanya esok hari, tetapi maksudnya ialah hari kiamat. Allah Ta'ala menyebutkan hari kiamat itu sebagai ghadan, esok. Kerana satu, kata ghadan sebenarnya bukan hanya bermakna esok hari, tetapi semua masa yang akan datang itu boleh disebut dengan ghada. Kemudian kata ghadan, Allah Ta'ala gunakan kata ghadan yang berarti esok untuk menyebutkan hari kiamat. Salah satu hikmahnya ialah Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita betapa dekatnya jarak kita dengan hari kiamat tu, seolah-olah esok hari kiamat tu. Maka disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'ah. Hari kiamat itu sangat dekat, atau sudah semakin dekat. Tak lama. Oh, tapi mungkin masih sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Ada ungkapan ulama mengatakan macam ni, kullu atin qarib. Setiap yang akan datang tu adalah dekat. Maka 1000 tahun yang akan datang jauh lebih dekat berbanding satu saat yang telah berlalu. Satu saat yang telah berlalu lebih jauh berbanding 1000 tahun yang akan datang. Maka kemudian disebut kullu atin qarib. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu dimaknai dengan sesuatu yang dekat, tak lama. Ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. 2 kali Allah Ta'ala ulang dekat sini perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa betapa penting kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan itulah modal utama kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya selamat akhirat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Khabir, mengetahui secara mendalam, secara terperinci, sehingga kan la takhfa alaihi a'maluhum, sehingga kan tidak ada satu pun perbuatan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Bukan sekadar Allah Ta'ala tahu zahirnya, bahkan batin daripada amal-amal ibadat yang kita perbuat pun semua Allah Ta'ala tahu. Ya, seoleh kerana itu bertakwalah kepada Allah. Setiap ketakwaan yang kita lakukan, sekecil apapun ketakwaan yang kita lakukan, Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran nanti. Sebaliknya, sekecil apapun dosa dan keburukan yang kita lakukan, Allah Ta'ala tahu. Sehingga kan Allah Ta'ala akan membalasnya nanti. Sebab itulah, jangan pernah pandang remeh kebaikan walaupun kecil dalam pandangan kita. Nabi sebut, la tahtaqiranna minal ma'ruf. Jangan pernah pandang remeh kepada satu kebaikan, walaupun kecil dalam pandangan mata kita. Kenapa? Itu semua diketahui Allah dan Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Sebaliknya juga begitu. Jangan pernah pandang remeh kepada satu dosa, walaupun bagi kita dosa ni kecil sahaja. Kerana Allah Ta'ala mengetahuinya dan Allah pasti akan membalasnya. Dan innallaha khabirum bima ta'malun.
Allah Ta'ala maha mengetahui dengan mendalam, sangat-sangat mendalam apa sahaja yang kamu perbuat. Maka kita perlu untuk sentiasa merasai muraqabatullah, merasa pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita, memperhatikan kita, mengetahui kita. Maka tidak ada satu tempat pun bagi kita yang selamat untuk melakukan dosa. Tidak ada satu tempat pun bagi kita yang selamat untuk menderhaka kepada Allah. Kerana di mana sahaja pun kita berada, bila mana sahaja pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita perbuat dengan detail, tanpa ada sedikit pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 19. Selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang perintah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk melakukan muhasabatun nafs, memikirkan, merenungkan apa yang sudah kita siapkan menuju hari esok kita ataupun hari kiamat. Kemudian pada ayat 19 ni Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang berarti, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik lagi derhaka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Jadi selepas Allah perintahkan kita untuk bertakwa, melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah Allah, pada ayat 19 ni Allah Ta'ala melarang, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah Ta'ala dekat sini apa maksudnya? كَالَّذِي تَارَكُوا أَدَاءَ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ, iaitu meninggalkan menunaikan hak Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala wajibkan. Jadi melupakan Allah Ta'ala dekat sini bukan berarti kita lupa dengan lafaz Allah pada hati kita, bukan. Tetapi maksudnya ialah melupakan perintah-perintah Allah, melupakan syariat-syariat Allah, melupakan perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Ya. Maka oleh kerana itu, lawan daripada melupakan ini ialah mengingat. Maka zikir itu bukan sahaja mengingat dengan hati, tetapi perbuatan zahir dan batin kita pun boleh disebut sebagai zikir yang berarti mengingat. Maka وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Orang-orang yang tidak memperdulikan perintah-perintah Allah, hukum hakam syariat Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka. Balasan setimpal Allah Ta'ala bagi kepada mereka oleh kerana mereka melupakan perintah-perintah Allah, melupakan hukum hakam syariat Allah, maka Allah Ta'ala buat mereka lupa daripada melakukan amal-amal kebaikan yang dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah Ta'ala timpakan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Mereka melupakan Allah, maka Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri.
untuk mempersiapkan amal-amal kebaikan yang akan menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Dan ini suatu perkara yang amat menggerunkan. Satu perkara yang amat menggerunkan. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang lupa akan dirinya sehingga kan dia tidak melakukan amal-amal ibadat untuk persiapan hari akhirat dia, maka ini adalah satu bahaya yang amat besar. Satu bahaya yang amat besar. Maka daripada sini dapat juga kita faham, salah satu nikmat terbesar dalam hidup kita ialah ketika mana Allah Ta'ala buat kita ingat untuk melakukan kebaikan. Ya? Ada orang, dia tak sedar, dia tak ingat untuk melakukan kebaikan. Usia dah semakin lanjut, tapi masih lagi lupa untuk melakukan amal kebaikan. Maka salah satu nikmat terbesar dalam hidup ialah ketika mana Allah Ta'ala buat kita ingat untuk melakukan amal-amal ibadat. Nak sembahyang, Allah ingatkan kita supaya sembahyang. Nak puasa, Allah ingatkan kita untuk puasa. Nak baca Quran, Allah ingatkan kita. Semua amal-amal kebaikan tu Allah Ta'ala ingatkan sehingga kita buat. So ini adalah satu nikmat yang amat besar. Tetapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala buat mereka lupa untuk melakukan amal-amal kebaikan bagi kebaikan diri mereka. Sehingga kan walaupun dia mendengar laungan azan, dia lupa untuk sembahyang. Walaupun dia tengok orang pergi belajar Quran, dia lupa untuk pergi belajar Quran. Walaupun dia tengok orang melakukan amal-amal ibadat, dia lupa untuk itu semua. Dia tengok orang berinfak, bersedekah, dia lupa untuk melakukan itu semua. Akhirnya, tidak ada amal-amal kebaikan yang dia buat. Ketika mana seseorang tidak ada melakukan amal-amal kebaikan sama sekali, maka yang dia lakukan semua ialah kederhakaan. Kederhakaan. Ya, maka pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, ulaika humul fasiqun. Mereka yang Allah Ta'ala buat lupa akan diri mereka, iaitu lupa untuk melakukan amal-amal kebaikan untuk diri mereka, mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya al-kharijuna an ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Orang-orang yang terkeluar daripada melakukan ketaatan terhadap Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka macam yang saya sebut sebentar tadi, dari ayat ni kita juga belajar bahawa jangan kita sombong kerana kita melakukan kebaikan. Hakikatnya ialah kerana Allah ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan daripada ayat ni juga kita faham, kalau kita ingin dibuat Allah Ta'ala ingat untuk melakukan kebaikan, maka sentiasalah ingat Allah dengan menunaikan apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala terhadap kita. Apabila kita ingat perintah-perintah Allah, kita ingat hukum hakam syariat Allah, lalu kita amalkan, kita tunaikan, maka salah satu ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi ialah Allah buat kita ingat untuk mempersiapkan diri kita menuju hari kiamat, sehingga akan kita melakukan amal-amal kebaikan. Tetapi kalau orang tersebut melupakan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, dia tidak melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala perintah, maka Allah Ta'ala juga akan buat dia lupa mempersiapkan kebaikan diri dia menuju hari akhirat dia. Sehingga akan semua amal dia ialah keburukan demi keburukan. Daripada ayat ini juga kita dapat belajar bahawa amal keburukan yang dilakukan akan mendatangkan keburukan kepada kita. Sebaliknya, amal kebaikan yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Jadi, keburukan akan melahirkan keburukan yang lain. Satu keburukan melahirkan keburukan yang lebih teruk. Satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lebih baik. Kita teruskan ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidaklah sama
ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga lah orang-orang yang beroleh kemenangan. Ayat Allah Ta'ala ni menyambung apa yang dibicarakan pada ayat sebelumnya. Iaitulah golongan yang bertakwa dan sentiasa melakukan muhasabah, dan golongan yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala buat mereka lupa terhadap diri mereka. Lalu Allah menyatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama ahli neraka yang diazab Allah Ta'ala dengan ahli syurga. Yang mana ahli syurga ni berada dalam kenikmatan, al-muna'amun, mereka berada dalam kenikmatan, tak sama. Tetapi ayat Allah Ta'ala ni, Allah bukan sahaja nak memberitahu kepada kita bahawa tidak sama ahli syurga dengan ahli neraka. Kerana kalau sekadar nak bagi tahu itu, semua orang pun tahu bahawa ahli neraka dan ahli syurga itu tidaklah sama. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dekat sini bahawa ahli neraka dengan ahli syurga itu tak sama. Ahli neraka berada dalam azab, manakala ahli syurga berada dalam nikmat. Kerana Allah Ta'ala nak mendorong kita supaya bersungguh-sungguh melakukan amal-amal kebaikan, sehingga kan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeza dengan neraka. Maka pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, ashabul jannati humul faizun. Ahli syurga, mereka lah orang-orang yang faizun. Faizun itu apa artinya? Adh-dhafiruna bikulli matlub, an-najuna min kulli makruh. Faizun itu artinya mendapatkan setiap apa yang diinginkan dan selamat daripada segala macam bentuk yang tak disukai. Maka di dalam syurga Allah Ta'ala tu, walakum fiha ma tashtahi, kamu akan mendapatkan apa sahaja yang kamu inginkan. Tidak ada satu keinginan kita di dalam syurga, atau tidak ada satu pun keinginan ahli syurga yang tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu pun keburukan atau perkara yang tidak disukai oleh ahli syurga, melainkan mereka selamat daripada itu. Itulah faizun. Itulah dia kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya ialah ketika mana seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa jadikan kita orang-orang yang bertakwa, sentiasa lakukan muhasabah diri, kemudian jangan pernah lupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dengan asbab ini kita termasuk golongan al-faizun, golongan yang mendapatkan kemenangan sehingga akan mencapai kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan semua apa yang diinginkan dan selamat daripada semua perkara-perkara yang tidak kita sukai. Saya ingat sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pula pada minggu hadapan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.